Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Salam sejahtera. Okey. Alhamdulillah hari ini kita bersua lagi untuk meneruskan kita punya pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR. Baik, sebelum cikgu nak meneruskan kita punya tajuk pada hari ini, tajuk tingkatan berapa pada hari ini. Okey, suka untuk cikgu ingatkan, mungkin yang pertama kali, mungkin yang baru jumpa channel ni, video ni, minta tolong kerjasama untuk tekan subscribe dan juga tekan butang loceng sebagai tanda sokongan anda terhadap channel Encik Isma. Okey, pada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak diucapkan. Baik, hari ini kita nak belajar untuk subjek geografi. Nah, tingkatan 1. Okey, hari ini kita nak belajar subjek tajuk geografi tingkatan 1 bab 12, iaitu kita akan masuk kepada subtopik 12.1 sahaja untuk hari ini. Okey. Baik. Okey, jadi semua pelajar dah bersedia untuk topik hari ini, iaitu isu dan juga pengurusan alam sekitar bab 12.1, iaitu untuk kita mengenali jenis-jenis sumber air. Okey, dan pada hari ini dia kita punya objektif pembelajaran kita untuk di akhir untuk mengenal pasti jenis sumber air di negara kita, iaitu di negara Malaysia. Hari ini kita hanya fokus pada 12.1 sahaja. Jadi, seperti biasa, suka untuk cikgu ingatkan untuk pelajar-pelajar menyediakan pen dan juga kertas supaya ada sedikitlah catatan untuk belajar topik kita pada hari ini. Baik, sebelum kita meneruskan pelajaran kita, kita masuk kepada pengenalan dahululah. Okey, pengenalan untuk tajuk pada hari ini, iaitu negara kita kaya dengan sumber air. Alhamdulillah. Nak pelajar tingkatan 1, alhamdulillah negara kita tersangat kaya dengan sumber air, yang mana negara kita menerima hujan tahunan setahun lebih kurang 2,600 mm air hujan setahun. Kenapa kita memiliki hujan yang banyak ni, cikgu? Sebab kita berada di kawasan iklim jenis Khatulistiwa. Yang mana di dalam iklim jenis Khatulistiwa ini juga proses sejatan yang tinggi yang menggalakkan berlakunya pembentukan hujan perolakan, terutamanya di sebelah petang. Yang telah menggalakkan lagi turunnya hujan yang lebat. Maksud waktu pagi, waktu tengah hari panas, so berlaku proses penyejatan. Bila sampai petang, awan tu dah berat, dia pun turun dikenali sebagai hujan perolakan. Baik, seperti yang dijanjikan pada hari ini, hanya fokus kepada subtopik 12.1, iaitu jenis-jenis sumber air di Malaysia. Baik. Ini dia. Di Malaysia ni rupanya ada dua jenis sumber air sahaja. Ada dua jenis sumber air, iaitu dikenali sebagai air permukaan dan juga air, cikgu. Okey. Yang dikenali sebagai air permukaan dan juga air bawah tanah. Yang air permukaan ni pula kita bahagikan kepada dua, iaitu sungai dan juga tasik. Ni maksudnya sumber air yang kita gunakan seharian ni, kita peroleh dapat daripada mana? Daripada air permukaan dan juga air bawah tanah. Dan air permukaan kita dapat daripada mana? Daripada sungai dan juga tasik. Yang mana ini adalah sumber air utama untuk kegunaan domestik. Kegunaan domestik ni maksud kegunaan harian kita lah. Apa kegunaan harian kita? Bangun pagi, kita pergi mana? Pergi tandas. Ada yang nak kencing kan? Ada yang nak gosok gigi. Ada yang nak basuh muka. Itu adalah kegunaan harian domestik. Lepas tu pula nak memasak, kita nak basuh beras, nak basuh sayur, nak mandi, basuh kereta, nak basuh pinggan mangkuk lepas masak. Tengah masak tu pun kita gunakan air juga. Itu bermaksud kegunaan domestik yang kita guna setiap hari. Yang kita tak pernah miss, kita akan guna setiap hari. Yang mana sungai ni pula terdapat di banyak lembangan sungai yang membekalkan sumber air yang bersih kepada negara kita Malaysia.
Yang kedua adalah air permukaan, iaitu air tasik. Tasik ni pula ada dua. Ada tasik semula jadi, ada tasik buatan kan. Tasik buatan diwujudkan untuk membolehkan kita mendapatkan tenaga hidroelektrik. Maksudnya kita menjana tenaga elektrik untuk lampu, kipas, aircon semua ni menggunakan sumber air. Juga kita gunakan juga kawasan tasik-tasik yang cantik ni, yang pemandangan yang cantik ni, sarjana mata mandang ni digunakan juga untuk kegiatan ekopelancongan. Dan yang kedua adalah air bawah tanah. Apa tu air bawah tanah? Yang ada bawah tanah lah. Sumber air yang masih kita tak teroka sepenuhnya. Kenapa tak teroka sepenuhnya, cikgu? Sebab dekat air permukaan dia pun dah banyak. Yang di permukaan dia pun tak habis teroka. Itulah jawapan dia. Mudah saja. Baik, ini dia air permukaan. Apa tu air permukaan? Air permukaan merupakan air yang kita dapat, yang kita boleh lihat daripada mata kasar ni, yang ada kat daratan ni. Yang mengalami proses, dua proses, intersepsi dan juga infiltrasi. Apa tu intersepsi? Apa pula infiltrasi? Tu kat bawah. Tengok kat bawah tu dah ada. Intersepsi ini bermaksud air hujan yang tidak menyerap ke dalam tanah. Hujan turun, dia mengalir di permukaan, dia masuk kat sungai, dia masuk dekat tasik. Itu intersepsi. Manakala infiltrasi pula air permukaan yang jatuh, lepas tu dia masuk meresap ke dalam tanah. Okey, mudah. Okey. Dan apabila hujan turun, ia akan mengalir di permukaan bumi dan mengalir ke sistem saliran yang membentuk sungai. Ada bentuk empangan dan tasik. Ini tadi intersepsi tadi ni. Air hujan yang turun tadi ni, dia akan mengalir kat muka bumi, ada yang akan membentuk sungai dan juga tasik. Sungai pula merupakan sumber air utama untuk kegunaan domestik, sama ada perindustrian dan juga mengairi kawasan pertanian. Kegunaan domestik seharian kita dah. Untuk kilang-kilang pun kita mengambil air daripada sungai, dan juga untuk mengairi kawasan pertanian, sawah padi ke dan sebagainya. Okey, antara contoh sungai ada Sungai Kelantan, Sungai Rajang. Kalau orang Terengganu, cikgu mengajar kat Terengganu, Sungai Terengganu. Okey, Sungai Kuala Terengganu, Sungai Telemong, naklah. Tasik pula, Tasik Kenyir. Okey, Tasik Ber. Itu yang pertama. Air laran permukaan. Ini contoh dia. Air sungai di peringkat hulu. Air sungai di peringkat hilir. Okey, air sungai ni yang sebenarnya yang kita gunakan. Ni dia yang pertama, sumber air utama untuk kegunaan domestik. Sebab itulah kita kena jaga sungai kita ni. Biar jangan tercemar. Kerana terdapat banyak lembangan sungai yang membekalkan sumber air bersih kepada penduduk. Antara sungai yang membekalkan sumber air utama kat Malaysia ni seperti Sungai Muda di Kedah. Okey, juga digunakan untuk mengairi kawasan jelapang padi. Sungai Kidang Patangan di Sabah dan juga Sungai Rajang di Sarawak. Kat Pahang ada Sungai Pahang. Tasik pula, Tasik Kenyir, Terengganu, Tasik Cenderuh, Perak, Tasik Chini, pun membekalkan sumber air bersih. Dan juga membekalkan sumber air untuk juga teknologi hidroelektrik. Tasik buatan yang diwujudkan untuk membolehkan tenaga hidroelektrik dihasilkan. Contoh, Tasik Kenyir dan juga Tasik Cenderuh serta Tasik Banding. Yang secara tidak langsung, air tasik ini juga membekalkan sumber air yang bersih. Tujuan utama pembinaan tasik buatan ni sebenarnya untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik. Tetapi sambil dapat jana tenaga hidroelektrik, dapat juga digunakan bila mengalir ke dalam sungai, dapat digunakan untuk membekalkan sumber air bersih. Dan air sungai inilah yang diambil oleh syarikat-syarikat yang macam Terengganu ni satulah. Syarikat bekalan air yang membekalkan air. Dia ambil air dari sungai ni, diproses, dan itulah yang disalurkan ke rumah-rumah. Okey, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, air bawah tanah. Contoh teman-teman, sumber air dari telaga atau perigi adalah contoh sumber air bawah tanah kan. Air perigi sejuk, jernih, bersih, boleh mandi terus. Bermaksud air yang tersimpan dalam lapisan tanah atau batu yang terletak di bawah permukaan bumi. Negara kita dianggarkan ada 5,000 bilion meter padu simpanan air bawah tanah yang masih lagi kita tak teroka. Kenapa tak teroka? Tadi dah jawab. Boleh rewind balik ke belakang, dengar balik apa yang cikgu sebut. Okey, dan setakat ni hanya 3% je. Rupanya 3% je sumber air bawah tanah yang digunakan kat Malaysia. Okey, contohnya tadilah air perigi. Ini contoh. Malaysia punya banyak simpanan air bawah tanah tu. Contoh gambar bawah tu. Boleh tengok bawah tu, nampak ni air bawah tanah. Bapak banyaknya. Okey.
Ini antara yang selain perigi ada juga teknologi yang dia pump air tu. Tu air bawah tanah jugalah tu. Okey, yang ni menunjukkan proses kitaran hujan. Kenapa kita banyak air? Sentiasa ada air. Kerana adanya proses kitaran hujan. Sejatan. Belajar dalam subjek sains kan. Darjah 6 pun ada belajar. Air di permukaan bumi akan mengalami proses sejatan kerana terdedah pada cahaya matahari. Dan semasa proses ini, air bertukar menjadi wap air. Okey. Dia pun naiklah. Dan bila naik ke atas awan itu, berlaku pula proses yang seterusnya. Itu proses kondensasi ataupun pemuluapan. Apabila sampai ke lapisan atmosfera yang lebih tinggi, wap air terkumpul dan membentuk titisan air. Rupanya awan tu adalah titisan-titisan air yang terbentuk kat atas tu. Kita nampak macam bentuk uap kan. Okey. Apabila titisan-titisan ni bergabung dan jisim dia bertambah, dia jadi berat. Itu yang akan turun semula jadi hujan. Dan proses sejatan semula berlaku balik. Begitulah proses yang berlaku. Sebab itulah negara kita ni kaya dengan air. Alhamdulillah. Sebab tu kita kena jaga sumber-sumber air yang ada ni. Terutamanya sumber air permukaan ni, iaitu sungai dan juga tasik. Okey. Boleh? Mudah aja untuk kelas hari ni, untuk video pengajaran pada hari ini. Okey. Jadi itulah untuk subtopik 12.1. Ada berapa jenis air? Ada 2, iaitu air permukaan dan juga air bawah tanah. Okey. Air permukaan pula ada 2, iaitu air sungai yang kita ambil daripada sungai dan juga kita perolehi daripada tasik. Okey. Diharapkan para pelajar dapatlah sedikit input untuk tajuk 12 ini. Sumber air di Malaysia. Baik. Okey. Sebelum cikgu tinggalkan pelajar, macam biasalah, sukalah untuk cikgu minta kerjasama pelajar-pelajar. Okey. Sekiranya suka video cikgu ni, seronok dengar video pengajaran cikgu ni, bolehlah tekan butang like ataupun nak tinggalkan komen, nak bagi komen-komen, bina cikgu buat macam ni, cikgu buat macam ni, pun tak ada masalah. Dan sekiranya seronok, rasa bermanfaat, rasa faham, mudah difahami, mudah diingati, boleh share lah pada rakan-rakan pelajar yang lain. Dan yang belum subscribe, tolonglah minta kerjasama untuk sama-sama subscribe. Okey, yang belum subscribe. Okey. Terima kasih di atas kerjasama dan juga sokongan yang telah ditunjukkan oleh semua. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di dalam video yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.